Kegiatan pemerdagangan haiwan bukanlah isu baharu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Dengan adanya platform seperti media sosial serta pelbagai aplikasi jualan dalam talian menjadi faktor utama permasalahan ini semakin serius. Bukan haiwan liar maupun eksotik sahaja yang diperdagangkan, malah haiwan peliharaan seperti kura-kura, burung dan kucing daripada spesies yang jarang dijumpai turut ditawarkan. Lebih membimbangkan, ada individu yang terpaksa menanggung kerugian sehingga puluhan ribu ringgit akibat ditipu dalam transaksi jual beli haiwan secara dalam talian. Kebanyakan individu yang terbabit dalam kegiatan haram ini menggunakan identiti palsu bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Menurut aduan dari Sikan Perhilitan antara tahun 2020 sehingga September 2021, mereka menerima sebanyak 200 aduan penjualan haiwan dalam talian, namun hanya 50 maklumat daripadanya berjaya diambil tindakan. Jadi, bagaimana kita sebagai pembeli tidak mudah tertipu dengan aktiviti seperti ini? Apakah pula tindakan yang boleh diambil ke atas penjual? Jangan ambil mudah agar tidak berterusan menjadi mangsa. Ya. Itu haiwan-haiwan eksotik kita tengok tadi. Betul. Saya tengok untuk penjualan atas talian ni ada dua isu lah. Satu isu mungkin melibatkan kalau kita nak beli tu binatang yang kita beli tu mungkin tak dapat sebab skamer, dan satu lagi mungkin urus niaga secara haram lah haiwan-haiwan yang dilindungi. Tapi kita nak memberikan fokus untuk mereka ini yang tertipu lah, bagi duit banyak tapi binatang yang dibeli tu tak ada. Jadi kita terus saja ingin bersama dengan Ketua Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perlitan Semenanjung Malaysia. Kita terus saja bersama dengan Dato' Abdul Kadir Abu Hashim. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dato'. Kita tadi dah paparkan sedikit laporan berkenaan dengan pembelian atau penjualan haiwan dalam talian ini. Ya. Pada pandangan Dato' sendiri, melihat kisah-kisah yang tular dan membabitkan pasar haram ini secara meluas dalam laman sosial, bagaimana, Dato'? Tadi kita cerita pasal kucing. Kucing tu dia domestik. Sekarang kita balik kepada hidupan dia yang dalam talian. Jadi saya nak bawa sebenarnya kita di Jabatan Perlitan ni kita mula kesan pasal penjualan atas talian ni seawal tahun 2013. Dan kita tengok trend ni semakin meningkatlah apabila musim PKP ni. Ialah sebab atas talian ni mudah dan risiko rendah, modal kewangan kurang, untung tinggi. Jadi kalau kita tengok aktiviti penjualan haiwan liar ni bukan hanya berlaku di aplikasi sosial seperti Facebook ke, Instagram ke, TikTok ke, tapi dia secara luas lah di dalam medium internet yang lain-lain lah, seperti di aplikasi chat dalam web e-perdagangan. Cuma saya nak beritahu sini, bila kita start tahun 2013 sehinggalah bulan lepas tahun 2021 ni, bulan September ni, kita dapati ada lebih kurang 50 lebih yang promote illegal wildlife ni dalam media sosial ni. Pembeli dia ada lebih daripada 100,000, ada lebih daripada 100 spesies yang dijual. Dan kebanyakannya 70% adalah illegal lah, yang haram lah. Dan lebih pada 50% datang daripada habitat asal, daripada wild ya. Dan kalau kita tengok, kita sini kita tengok satu hari ada lebih kurang 30 dia punya advertisement, dan promoter dia ada lebih kurang lebih pada 100 orang. Banyak yang kena tipu sebab kadang-kadang barang pun tak ada. Kadang-kadang satu binatang, satu spesies tu yang nak promote jual tu lebih pada 10-20 orang, tapi binatang sama aja. So ramai yang kena tipu. Tapi bagi Jabatan Perlitan kita harap pada yang di luar sana tidaklah terlibat dalam benda-benda yang macam ni lah, sebab yalah, kita kena jaga hazanah kita lah, itu je lah. Betul. Selain daripada kita sendirilah yang perlu tahu untuk berurusan dengan siapa kan. Dan kita nak tahulah mungkin daripada Jabatan Perlitan sendiri mungkin apakah mungkin ada tanggungjawab ke kan dalam pada kita nak memantau dalam penjualan-penjualan secara dalam talian ini, Dato'?
Kita di Jabatan Pendidikan ni, kita ada tubuhkan satu unit dipanggil Intelligence and Tactical Center for Wildlife Crime ni, iaitu Pusat Persikan dan Taktikal Anti Jenayah Haiwan Liar ni, yang mana dia benda ni dia bertujuan untuk mengumpul, kita menganalisa, kita menyelaras maklumat dan kita koordinate lah operasi penguasaan yang berasaskan maklumat persikan, iaitu Intelligence dan Enforcement. Dan kita dah mula benda ni sejak tahun 2013 dan unit ini bertanggungjawab terhadap persikan menggunakan teknologi cyber lah, yang juga merupakan sokongan kepada unit persikan di Jabatan Pendidikan. Jadi tujuan dia ialah untuk pemantauan dan pengumpulan maklumat aktiviti penjualan dan pemilikan haram di atas talian. Jadi selain daripada itu juga, kita di Pendidikan juga, kita ada juga menambah sistem teknologi kita di section Intact ni. Unit Intact ni, seiring dengan kemajuan teknologi masa kini ya. Kita ada contohnya penambahbaikan sistem yang berteknologi dan moden seperti IBM i2, yang mana kita bila kita masukkan nombor telefon, nama, akaun bank, jadi kita boleh link siapa dengan siapa. Jadi kita di akhirnya kita tahu siapa sebenarnya dia punya token besar dia, ataupun siapa pembekal yang utama dia. Lepas tu kita ada macam-macam lagi. Kita ada analisis wildlife crime report, dan pelbagai lagi. Datuk, pastinya ini satu yang sangat tugas yang mencabar juga, sebab bila kata dalam talian dan sebagainya kan. Jadi operasi itu pastinya sangat mencabar. Kita nak tahu juga bila ini berlaku, apakah impak yang besar kepada haiwan-haiwan yang ini diperdagangkan ini? Yalah, bila benda-benda berlaku, kebanyakannya binatang yang dalam hutan habitat asal dibawa keluar lah. Dan hidupan liar ni kalau masa kecil dia okey. Dia tak ada masalah. Tak kira lah anak beruang ke, anak lotong ke, anak apa ke. Tapi bila dia dah mencapai umur setahun 2 tahun, masa tu dia dah tak boleh nak bela. And then bila bukan masalah, ada dia lepas dalam hutan. Tapi bila binatang yang dibela ni, dia tak biasa dengan kehidupan natural dia. So dia akan datang orang. Dia dengar bunyi motor ke, dia dengar orang bercakap, dia akan datang. Kalau dia datang tak buat apa-apa, tak apa lah. Okey lah. Kalau dia datang, dia pergi gigit apa, dah ada masalah. So kita nasihatkan kepada yang di luar sana tu supaya tidak terlibat lah. Macam saya cakap tadi, biarlah binatang tu duduk dalam hutan di tempat dia. Kita banyak binatang kita boleh bela lah. Kucing, kambing, anjing, apa lagi. Arnab, kita boleh bela. Yang hidupan liar ni biarlah dia dalam keadaan liar. Ya, betul. Kadang-kadang cara kita penjagaan tu kadang tak betul. Sebab apa yang saya baca macam anak lutung tu, ada di antara kita yang bagi susu bayi. Letak dalam botol apa semua tu. Benda tu tak boleh sebenarnya. Takut anak lutung tu tak hadam dia punya sistem penghadaman itu. Dan boleh membawa kepada kecederaan dan kematian. Okey, Datuk, sebenarnya kita nak lihat ini adalah salah satu daripada pengakuan daripada mangsa yang pernah tertipu dengan penjualan haiwan secara dalam talian ini. Jadi, jom kita saksikan. Ya. Memilih untuk membeli haiwan peliharaan hanya melalui dalam talian, Roslan Jamin 32 tahun antara pencinta kucing yang sanggup berbelanja besar selain mahu memiliki haiwan kesayangannya itu dengan kadar segera. Namun, siapa sangka dirinya akan terperangkap serta menjadi mangsa penipuan. Saya dah dapat satu kontak ejen ni untuk membeli kucing tersebut dan saya membuat pembayaran untuk kali pertama dan alhamdulillah kucing tu selamat sampai dekat saya dalam keadaan yang sihat dan perfect semua. Bulan berikutnya saya nak beli 2 ekor kucing dengan ejen yang sama. Kita buat transaction dan semua pembayaran macam biasa, which is saya bayar dalam 50% deposit dulu. Daripada 16,000 total, saya ingat 16,000 lebih. Selepas seminggu lebih macam tu, tiba-tiba saya contact dia dah start senyap. And then 2-3 hari dia reply, dia cakap okay sorry saya outstation. Lepas tu dia dah start dah tak lambat reply, saya call pun dia tak jawab. Seminggu lepas tu saya cuba hubungi, malangnya talian dah di block lah, maksud saya dah hantar WhatsApp dia dah tak deliver, ada satu tick, dan saya call pun dah masuk voicemail. Keluarga saya bila dapat tahu saya kena tipu, of course mereka akan terkejut dan marah lah. Yalah, daripada 8,000 tu macam-macam boleh buat daripada saya membazir duit untuk ditipu. Modus operandi sekarang lebih kurang sama je. First layan, second layan, third kena tipu terus. Kalau lepas ni nak beli barang-barang online ke ataupun apa-apalah, tak kisahlah haiwan ke apa-apa bentuk sekalipun, pergi ke platform e-dagang yang dah macam-macam dekat market sekarang. Sebab
tu lebih selamat daripada kita Google cari nombor telefon entah siapa-siapa, tiba-tiba kena tipu macam saya. Ini baru seorang yang dikena tipu kan. Datuk, bila Datuk mendengar ini antara luahan yang mangsa yang ditipu, jadi mungkin apa nasihat Datuk kepada orang ramai? Adakah memang kita boleh percaya terus-terus dalam talian dan sebagainya? Bagaimana untuk mengekang ini terus berluasa? Benarnya bukan dia je ketipu, kami pun pernah kena tipu juga. Oh, juga. Kaki scam lah semua ni Okey Datuk, apa mungkin nasihat Datuk? Kadang-kadang macam saya cakap tadi lah, bila datang seekor je yang tukar promote 7, 8, 10 orang. Tokennya seorang je, jadi semua ambil kesempatan. Jadi macam dalam media sosial kita pun tak tahu siapa. Tapi nasihat saya pada orang di sana tu, saya rasa tak payahlah terlibat dalam benda macam ni. Banyak yang mengalami kerugian. Dia tengok gambar cantik, ada juga tengok gambar cantik, bila dapat tak sambung macam dia tak sambung dengan cara gambar tu ada. Jadi itulah tadi, kita lebih baik kalau hidup ni tak payah terlibat. Kalau yang nasihat saya, kalau yang untuk domestik macam kucing apa, pergi jumpa terus dengan orang tu, tengok sendiri, pergi tengok dulu. Baik. Tidak macam kami orang juga lah kena tipu. Baik Datuk, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ni Datuk. Jangan tertipu ya, waspada semuanya kalau nak beli dan sebagainya. Tengok betul-betul, buat research. Okey, itu dia Datuk Abdul Kadir Abu Hashim, Ketua Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Raya. Ya, okey baik. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum.